mau cakap susah pun tak sangat sebab mungkin first set lah agak tough sikit kan. Dan second set banyak kepada point pun sajau dan banyak really point macam ni aja. So bagi saya rasa main point hari ni adalah mental saya lah. Mental saya kena tahan dan yang lain saya rasa tak important sangat lah. Perseorangan kedua Malaysia diwakili Chiam Jun Wei. Dia pula berdepan Jason Anthony Ho Shu dan tepati jangkaan apabila pemain yang menghuni ranking ke-70 dunia itu ketepikan lawannya 21-14, 21-14 sekaligus beri Malaysia mata kedua pasukan. Bravo! Taktikal hari ini saya cuma sebelum main saya ada tengok video dia sebelum ni, video klip semua, dan saya hari ini main lebih patient sebab saya tahu berapa bulan ni saya pun tak ada tournament, plus pun dari Spain yang itu pun baru recover dari COVID, so ini berapa bulan ni agak struggle, so hari ini saya cuma fikir main lebih patient, yang penting patient. Up next, giliran perseorangan lelaki ketiga Eng Ziyong untuk memuktamadkan kemenangan pasukan negara. Dan Ziyong tidak berhadapan apa-apa masalah mengalahkan BR Sunkist 21-7, 21-19. Dalam masa yang sama, kemenangan ini mengesah tiket skuad lelaki ke suku akhir Piala Thomas. Strategi saya tak letak pressure kat saya dan saya main macam normal lah. Bukan normal, hati dengan normal lah. Tak pressure sangat, so saya perform. Mungkin second set kurang sikit, tapi first set saya so bagus. Okey, walaupun dah confirm menang, tapi perlawanan disambung untuk mengutip mata berharga di peringkat kumpulan ni. Pasangan bergu pertama dibarisi Soh Wuyik dan Nur Izzuddin. Scratch pair ni juga tak ada masalah untuk kalahkan Felipe Cheren dan Maxime Trello. 21-7, 21-10 untuk keputusan 4-0 secara keseluruhannya. Ya guys. Ya, kalau untuk game hari ini memang opponent pun tak begitu strong dengan kita, especially bergu mereka lah. So kita lebih prepared di dalam court, lebih fokus untuk dapatkan tu feeling semua lah. Saya sangat berbesar hati lah. Walaupun dia hari-hari saya jumpa roommate saya, tapi nak main kat tournament tu susah nak dapat lah. Ini peluang dapat main ni, so kita enjoy lah. Selalu dekat training dapat main, dekat dapat tournament dapat feeling macam mana combination tu lain-lain kan. So kita belajar benda baru jugalah. Sebelum Aaron Chia pula diturunkan bersama Go Zifei selaku satu lagi scratch pair. Jelas sekali taktik mengejutkan lawan Kanada. Gandingan Sunkist dan Neil Yakura tiada jawapan untuk pasangan Malaysia dan terpaksa akur 14-21, 13-21 dalam masa 31 minit saja. Malaysia menang 5-0 dan berharap dapat teruskan momentum ini apabila bertemu Jepun nanti. Saya rasa tu dekat Europe lah, sentiasa dekat Europe akan ada keadaan macam ni. Service fault semua. Saya pun not sure apa masalah lah sebab dekat Asian kita main actually tak banyak masalah macam ni. Tapi dekat Europe memang service fault itu sentiasa ada. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi tak ganggu sangat lah. Hanya nak tahu kadang kenapa fault kan. Aaron dia mau depan boleh, belakang pun boleh. Mau lengkap lah. So, saya hanya fokus on my part. Ya, saya rasa memang hari ini satu persembahan yang bagus untuk barisan pemain rata-rata. Kerana walaupun seperti yang you cakap, mungkin dari segi perseorangan kedua dan perseorangan ketiga mungkin ranking mereka lebih tinggi lah. Tapi kita tetap ada kepercayaan bahawa pemain kita dapat mengatasi cabaran dari mereka. Dan memang di pertengahan game masing-masing seperti tari Chiam, tari Ziyong memang ada persaingan sengit, ya, dan memang ada cabaran yang mereka perlu mengatasi di dalam game tadi, tapi mereka percaya mengatasinya. Jadi saya rasa ini satu pengalaman yang bagus di mana mereka harus faham bahawa dalam
pertandingan intensiti yang tinggi, dalam pertandingan tahap yang tinggi levelnya, tidak mungkin semuanya berjalan lancar. Masalah akan terus timbul kerana itulah apa yang opponent akan berikan kepada kita. Jadi keupayaan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat, itu yang mau kita cari untuk pemain kita, dan saya nampak memang mereka percaya mengatasi ciri-ciri ini, dan juga saya percaya mereka makin akan berpengalaman untuk mendapat rentak ini juga. Okey, langsung dari Denmark bersama Adam Zambri. Hai Adam, Assalamualaikum. Awak nampak biru. Reflection langit di belakang Kerana tu. saya memakai jaket warna biru. Sebab Background pun semua biru. Cantik je. Tahu Adam sejuk kat situ, kita straight to the point lah sebelum dia kerut lagi. Okey. nah, itu yang lebih baik. Yalah. Adam, apa yang Adam dapat kongsikan tentang mindset pemain-pemain kita selepas kemenangan 5-0 ke atas Kanada semalam? Sebab nampak selepas permainan, interview tu nampak semua macam happy dan nampak positif, ya? Saya kira segalanya terletak pada Lee Zija kerana pada perlawanan pertama itu ia akan menentukan dinamik pada perlawanan semalam. Zija melaksanakan tugasnya dengan baik kerana Brian adalah satu-satunya ataupun ancaman besar buat skuad negara, dan dia berjaya menundukkannya straight set, dan kita boleh lihat selepas itu bagaimana Chiam, Ziong ketinggalan, Chiam ketinggalan juga tidak hadapi masalah untuk kejar balik lawan mereka, dan 5-0 saya kira satu keputusan yang cukup melegakan, membanggakan, sekaligus menutup kembali ataupun memulihkan kembali maruah skuad badminton negara kerana tempoh hari skuad wanita tewas kepada Kanada. Jadi satu perkembangan cukup baik untuk skuad badminton negara secara keseluruhan. Betul. Okey, Adam dan juga Ed, kita tahu kan Malaysia dah sah akan ke skor akhir. Jadi untuk pertemuan dengan Jepun nanti, tadi Chong Han dah kongsikan sedikit, tapi mungkin Adam boleh kongsikan lebih detail lagi. Sama ada kamp negara akan guna strategi scratch pair lagi ke, diorang nak all out ke, diorang nak simpan senjata dulu ke. Tapi tadi kan nampak Izzuddin tu macam happy sangat bila dapat pair dengan Wuyik tu. Ya, kerana Izzuddin sebenarnya memang bersahabat baik dengan Wuyik. Mereka dalam salah satu temu bual, Wuyik sendiri mahu kalau boleh bergandingan dengan Izzuddin. Jadi hasrat mereka tercapai, dan untuk saingan menentang Jepun nanti kemungkinan gandingan asal Go Zifei, Nur Izzuddin, Soh Wuyik dan juga Aaron Chia akan kembali kerana Malaysia idam untuk jadi juara kumpulan. Kita tidak mahu jadi naib juara walaupun kita dah layak ke suku akhir, kerana hanya juara yang akan mempunyai kelebihan di peringkat kalah manti nanti. Jadi, satu pertemuan yang baik, cumanya persoalan siapa yang akan mengiringi Zija sebagai perseorangan kedua dan juga ketiga, kerana masih lagi tidak beraksi Aidi Soleh Ali Sadikin dan juga Leong Junhao. Okey, Adam, perbezaan kan aksi di Piala Sudirman ialah ia kejohanan bercampuran. Di Piala Thomas, berdepan dengan Jepun, ada tak kelebihan yang dimiliki Malaysia supaya Malaysia mungkin boleh mencuri mata dengan Jepun, Adam? Dari segi psikologi, ketika ini pemain negara mempunyai kelebihan. Ya, kita tewas di Vanta Finland minggu lalu dalam Piala Sudirman. Namun harus ingat, kedudukan ataupun kehebatan sekarang agak setara. Momota bukanlah versi Momota 2019 yang suka dikalahkan. Zija tahun ini saja sudah 2 kali tumbangkannya. Bagaimana kisah di Manila tahun lalu, kejohanan berpasukan Asia, Malaysia catat kemenangan 3-0, bukan 1, bukan 2, tetapi 3-0 di peringkat separuh akhir untuk mara ke final berdepan dengan Indonesia. Yang menyaksikan Malaysia layak ke Piala Thomas ini secara merit. Jadi kisah itu ataupun senario itu menjadi pemangkin buat skuad Malaysia untuk berhadapan dengan Jepun pada Khamis. Okey. Sebelum kita berakhir, mungkin Adam boleh kongsikan, ada tak apa-apa perkongsian, ada dapat maklumat daripada kamp Jepun, sebab dengan cerita Adam ada berbual dengan Kobayashi.
Ya benar, Yugo Kobayashi dan pasangannya Katakuro Hoki tidak digandingkan bersama ketika perlawanan menentang Kanada tempoh hari. Mereka dipisahkan. Namun kerja rumah yang dilakukan adalah membuat selidikan, menonton video ulang dan berulang kali terhadap Aaron dan Woyik kerana mereka akan berdepan dengan Aaron dan Woyik. Mereka mahu tewaskan Aaron dan Woyik. Dan saya kira Jepun juga bersiap siaga. Mereka juga mahu menjadi juara kumpulan, mahu elak berjumpa dengan mana-mana kuasa besar Denmark, China, Korea Selatan yang sudah pun layak ke suka akhir peringkat kalah mati Piala Thomas. Sudah pastilah sebagaimana Aaron Woyik takut untuk berjumpa dengan Jepun, saya rasa sama juga. Sama. Pihak Jepun pun takut juga dengan Aaron Woyik kan. Tapi benda positif di sini, dua-dua pasukan dah layak ke suka akhir, siapa juara kumpulan je. Okey, dengan itu, terima kasih Adam. Terima kasih, stay safe tau. Manja je Adam dengan Ed kan.